Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kuliah Maghrib ataupun pengajian kitab Bulughul Maram selepas daripada Maghrib adalah anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Jadi kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan ataupun hadis-hadis yang berkait dengan zakat. Katanya وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده لين. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, memerintahkan di sini dengan makna mewajibkan kepada kami untuk membayar zakat barang yang biasa kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Namun sanad hadis ini adalah sanad yang lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah kepada para sahabat supaya sahabat mengeluarkan sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, iaitu zakat, daripada barangan-barangan yang dijadikan perniagaan. Maksudnya seorang yang berniaga, maka ia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat. Cuma hadis ni, hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud ni, di sana ada segelintir ulama menilai sebagai hadis hasan. Ada, tak silap ingat, antaranya Imam Ibn Abdul Bar, tak silap ingat, anda lupa yang lebih tepat. Namun ramai di kalangan ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Walaupun hadis ini hadis dhaif, namun di sana ada sandaran yang lain daripada ayat Al-Quranul Karim. Antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berinfak daripada yang baik apa yang kamu berusaha. Ada setengah riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Mujahid, tak silap ingat, bahawasanya yang dimaksud dengan thayyibati ma kasabtum adalah perniagaan. Begitu juga di sana ada hadis yang makbul, yang boleh dijadikan sandaran hukum, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fil bazzi sadaqah, dan pada pakaian itu ada sedekah. Jadi pakaian, kalau hanya semata-mata pakaian kita, dia tidak wajib sedekah, tidak wajib zakat. Pakaian yang diwajibkan zakat adalah pakaian yang dijadikan untuk perniagaan. Maksudnya barangan yang
ataupun pakaian yang diniagakan, yang dijadikan perniagaan. Maka daripada hadis-hadis ataupun daripada dalil-dalil ini yang kita sebut tadi, majoriti ulama berpandangan bahawasanya antara harta yang wajib kita kena zakat adalah harta perniagaan kita. Jadi orang yang berniaga, apabila cukup syarat-syarat dia, maka wajib dia kena keluar zakat. Oleh kerana di tempat kita adalah ataupun mazhab yang diguna pakai di negara kita adalah mazhab Imam Syafi'i, maka suka Aba menceritakan berkenaan dengan zakat perniagaan secara lebih terperinci lah. Tapi tidaklah terlalu mendalam. Waktu kalau kita nak lebih sangat terperinci, waktu perlu kita kena belajar khusus daripada kitab fiqh yang membincangkan perkara ini secara khusus. Jadi kita nak sebut sikit berkenaan dengan permasalahan ataupun zakat perniagaan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya bagaimanakah cara pengiraan zakat perniagaan, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Hak yang kita nak sebut pada malam ni, insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tidak bincang pandangan mazhab yang selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak bincang. Kita nak bincang mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Antara syarat wajib zakat, termasuklah zakat perniagaan, adalah mesti kena cukup haul dan mesti kena cukup nisab. Maksudnya zakat perniagaan tidak diwajibkan dengan semata-mata barang yang kita jual tu laku. Tak, tidak wajib. Bahkan kewajipan zakat perniagaan ia disyaratkan apabila cukup haul, cukup setahun dengan pengiraan tahun Islam. Baik. Okey, yang keduanya, syarat yang kedua mesti kena cukup nisab. Cuma masalah nisab ni, nisab zakat perniagaan dia sedikit berbeza dengan nisab simpanan. Nisab simpanan ni maksudnya apabila kita memiliki harta cukup nisab, maka bermulalah pengiraan haul. Sehingga cukup setahun, nisab tu masih lagi dalam bilik kita, maka wajib kita kena keluar zakat simpanan. Manakala, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala zakat perniagaan. Zakat perniagaan pula, nisab hanya dikira pada penghujung tahun. Pada penghujung tahun, maka di situ barulah dikirakan nisab. Maksudnya kalau orang tu mula berniaga tidak cukup nisab, maka tetap dikirakan ia berniaga. Maksudnya bila permulaan dia berniaga, maka dikirakan permulaan haulnya. Apabila cukup setahun, maka kita kena tengok cukup tak nisab. Kalau cukup nisab pada penghujung haul, maka wajib dia kena keluar zakat. Kadang-kadang orang saat itu modal dia cukup nisab, tetapi oleh kerana dia ni masalah pengurusan ataupun pekerja dia tidak amanah, macam-macam mungkin boleh berlaku. Akhirnya pada apabila cukup setahun, dia tidak mengalami keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Sehingga kerugian tersebut apabila dinilai balik, sehingga kan cukup setahun, barang-barang dia nilai semula, barang yang dijual kurang daripada nisab. Termasuklah duit yang ada pada dia kurang daripada nisab. Baik. Jadi apabila kurang daripada nisab, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib zakat kerana nisab dikirakan pada penghujung tahun. Okey. Kadang-kadang orang ni permulaan perniagaan dia belum cukup nisab. Maksudnya modal dia sikit aja. Kita kata modal dia sikit. Modal dia sikit. Dia mula berniaga dengan modal yang kecil. Okey. Tiba-tiba muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba cukup tahun, maka cukup nisab. Cukup haul, cukup nisab, maka wajib dia kena keluar zakat. Jadi sekarang ni nisab dalam bab perniagaan hanya dikira pada penghujung tahun. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 pandangan masalah ni. Ada pandangan yang mengatakan nisab dikirakan pada sepanjang tahun. Ada pandangan yang mengatakan nisab mesti dikirakan pada awal dan penghujung tahun. Pandangan mu'tamad hanya dikirakan pada penghujung tahun. Okey. Jadi pendek kata, yang pertamanya haul, yang keduanya nisab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, kita buat sebagai contoh.
Seorang ni dia berniaga kereta. Okey, dia beli sebuah kereta, kereta terpakai. Katakanlah dia beli kereta dengan nilai yang harga 30,000. Okey. Masa dia beli saat itu, dia apabila dia beli bermakna dia ada pertukaran. Ada pertukaran, maksudnya dia bayar, lepas tu orang bagi ke dia. Lepas tu dia panggil ada pertukaran. Jadi apabila ada pertukaran dan dia mengeluarkan duit dia mengeluarkan duit dia untuk membeli kereta dia, di situ ada muawadah, akad pertukaran dengan niat untuk diniagakan kereta tersebut, maka kereta itu adalah harta perniagaan dia. Kereta itu adalah harta perniagaan dia. Katakanlah masa dia beli saat itu pada 1 Muharram tahun 1410 sebagai contoh. 1 Muharram 1410 dia beli sebuah kereta terpakai harga 30,000 dengan niat untuk dijual kembali. Okey, dia pun masuk dalam Facebook, masuk dalam Mudah, macam-macam lah kita kata cara dia ngeping tu. Baik, tiba-tiba cukup setahun, 1 Muharram 1410. 1 Muharram 1411 tahun depan, masih lagi belum terjual. Maksudnya masih lagi belum terjual. Maka kereta itu dinamakan sebagai barang perniagaan. Maka dinilai harga kereta tersebut dan wajib dikeluarkan zakat daripada nilai yang itu. Itu kita kena faham. Andai kata muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kamu secara ringkas, andai kata apabila kebetulan mandi ujang saat ni mandi ujang petang saat ni semua jadi okey. Sebenarnya pengiraan haul, kalulah dia beli kereta tersebut dengan duit yang mana duit tadi cukup nisab dah, maka dia kena kira haul duit tu sebenarnya. Cuma kita nak buat contoh ringkas je. Katakanlah okey, katakanlah gini ya, kita buat contoh lah ya. Nak bagi mudah biar lebih detail lagi huraian kita. Katakanlah seorang ni dia mendapat pusaka daripada ayah dia yang meninggal dunia, yang mana pusaka dia dapat nilai yang dia adalah sebanyak 30,000. Jadi apabila dia dapat pusaka nilai yang sebanyak 30,000, tiba-tiba dia simpan, maka bermula pengiraan haul dia. Katakanlah dia dapat pusaka pada 1 Muharram 1410. Contoh. Maka bila dia dapat pusaka nilai yang 30,000 cukup nisab, maka bermula pengiraan haul sebab dia simpan. Dalam 3 bulan dia duduk fikir, takkan nak ada gitu duit. Macam mana untuk menyuburkan duit tersebut? Bagaimana untuk mengembangkan duit tersebut? Orang yang otak nega ni memang dia tak saja duit. Dia tak sama dengan orang yang ada pandang nega. Orang yang ada pandang nega dia tak gitu je duit. Orang pandang nega ni dia akan fikir lagu mana cara untuk kembangkan duit tersebut. Okey. Maka dia pun fikir-fikir, dia tengok jual kereta laku. Tambah-tambah kalau kereta hak jenama tertentu laku sebagai contoh. Lepas tu dia pun cara dia buat lagu mana? Dia pun ambil PT 30,000. Misalnya ni bulan Muharram, kita kata bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal. Kita kata 3 bulan setelah daripada dia dapat duit tu, dia beli kereta. Okey. Bila dia beli kereta dengan harga 30,000, maka kereta dia untuk dijual kembali kereta tu. Bukan dia untuk pakai. Kalau dia untuk pakai, dia tidak ada zakat perniagaan. Niat untuk dijual kembali. Okey, dia beli tujuan untuk jual kembali. Maka kereta itu adalah harta perniagaan. Maka bermulanya pengiraan haul bagi perniagaan dia adalah bermulanya duit hak 30,000 hak yang dia dapat saka, iaitu pada bulan Muharram. Dia kira bukan pada
bulan Rabiul Awal. Sebab dia dapat saka saat itu cukup nisab dah. 30,000 cukup nisab dah. Okey. Lepas daripada itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba cukup masuk Muharram, bulan Muharram 1411 tadi 1410. 1411 jadi bermakna cukup haul. Okey, apabila cukup haul, itu cukup haul, maka kena tengoklah. Kena tengok. Kena tengok lagu mana? Jadi dia kena tengok muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tengok kereta dia dah laku lagi sebagai contoh, maka dia cuba nilai harga kereta masa Muharram 1411. Kira nilai harga pasaran, bukan kita nilai modal banyak mana kita beli. Sebab dia harga kadang-kadang dia melambung naik, kadang-kadang jatuh. Macam kita kata motor RXZ. Oh dulu masa beli tak mahal mana, ni sampai ke berapa puluh ribu orang beli. Maksudnya dia tengok harga pasaran. Bagaimana harga pasaran. Ternyata ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahawasanya harga masih lagi tetap seperti mana harga yang dia beli. Maksudnya sampai Muharram 1411 pun harga kereta kalau nilai semasa pun 30,000 juga. Okey. Maksudnya tidak kurang dan tidak lebih daripada harga yang dia beli. Maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak 2.5% daripada 30,000 tersebut. Okey, satu. Yang kedua adalah harga kereta saat itu jatuh. Harga kereta jatuh. Dia beli kereta Malaysia. Cepat jatuh, setahun berdengung jatuh. Contoh. Yang mana jatuh saat itu sampai ke tak cukup nisab. Nilai yang 15,000 je. Kereta. Hak asal beli 30,000 jadi nilai yang 15,000. Jadi bermakna apabila cukup haul, tiba-tiba kira nisab tak cukup sebab harga 15,000 sahaja. Maka kata ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tidak wajib zakat kerana tidak cukup syarat. Sebab syarat yang kedua mesti kena cukup nisab pada penghujung haul. Okey. Jelas. Yang kedua, yang ketiga ternyata harga kereta saat itu melambung naik. Beli 30,000 naik sampai ke 50,000. Maka apabila cukup haul, maka dia nilai 50,000, maka wajib dia kena keluar zakat daripada 50,000. Daripada 50,000 tu. Dia ni nak keluar orang, ada PT tak ada. Okey, tak apa lah. Nanti apabila jual, keluar. Dan tak ada duit, kalau ada duit, dia keluar lah tu. 5 tahun, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau 5 tahun, mesti kena keluar 5 tahun. Kalau barang perniagaan. Sebab dia setiap tahun wajib kena keluar zakat. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Setiap tahun, mesti wajib kena keluar zakat. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab sekarang ni, barang tu walaupun 5 tahun, dia tetap barang perniagaan. Melainkan kalau dia tukar dah niat tak buah, tak mau jual, nak simpan anak muda, okey barulah. Tidak jadi barang perniagaan. Okey. Kita ada benda lagi yang perlu kita kena sebut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dalam masalah ni mengikut mazhab Imam Syafi'i ya. Kita cerita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dia beli kereta saat itu dengan harga 30,000. Contoh, dia beli dengan harga 30,000. Ataupun kita kata ginilah, kita buat contoh mudah. Dia beli harga kereta 30,000 pada bulan Muharram 1410. Okey. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. 9 bulan. Dalam bilik dia cari-cari orang. Masuk bulan Ramadan, dah sampai lagi setahun, tiba-tiba orang beli. Jadi orang beli. Masuk orang beli saat itu, dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kereta tu dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang dia beli, daripada harga modal dia. Yang mana harga yang dijual saat itu sampai ke kurang daripada nisab. Sampai kurang daripada nisab. Jadi apabila kurang daripada nisab, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kurang daripada nisab, jadi bermakna dikirakan putus haul. Sebab kurang daripada nisab. Dah tak ada nisab dah. Okey. Yang keduanya, ketika dia jual saat itu, sama dengan harga yang dia beli. Sama dengan harga yang dia beli.
Kalau cukup haul nanti, duit itu masih lagi ada tangan dia, maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak nilai yang duit yang ada tangan dia. Okey. Berapa dah? 2. Yang ketiga, kalau dia jual saat itu melebihi daripada harga hak yang dia beli. Melebihi daripada harga hak yang dia beli. Contoh dia beli 30,000. Tiba-tiba dia dapat 40,000. Sebenarnya dalam masalah ni ada perbincangan yang panjang. Ada ulama yang menyebut bahawasanya al-malul mustafad, maksudnya harta yang diperolehi. Keuntungan itulah, keuntungan 10,000 keuntungan. Adakah dia saat itu dia mengambil hukum haul asal, maksudnya kira haul yang asal tu modal, ataupun kira haul yang baru, kira haul suku. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Walaupun kalau kita tengok cara yang paling mudah adalah kita pakai kira haul asal, tapi sebenarnya itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah al-malul mustafad. Haul ni adalah haul yang mustaqil, haul yang asli. Walaupun di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dikirakan seperti, maksudnya disamakan dengan haul yang asal. Okey, jelas tak? 10. Keuntungan. Dia kira keuntungan. Kalau misalnya harga 30,000, jadi apabila boleh 40,000, jadi bermakna 10,000 itu adalah keuntungan. Okey, 10,000 itu adalah keuntungan. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hal ni kita cover secara ringkas lah. Kita cover secara ringkas. Jadi kalau nak lebih terperinci, hal tu kita kena masuk dalam perbincangan dalam kitab fiqh. Hal tu lebih terperinci. Cuma kita cover kunci-kunci penting. Kunci-kunci penting dan kita mengharapkan daripada kunci penting ini ada manfaatnya, dan selebih lagi kita langkahlah masuk dalam perbincangan dalam kitab fiqh berkenaan dengan zakat perniagaan yang dibincang secara panjang lebar, sama ada dalam kitab Arab ataupun dalam kitab Jawi. Baik. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazil khumus, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zakat harta rikas adalah 20%. Dia sebenarnya bukan 20%. Asalnya al-khumus 1/5. 1/5 samalah dengan 20%. Yang disebut dalam hadis bukan 20%, tapi maksud sama je. Ia dalam hadis adalah 1/5. Di sana ada harta yang diistilahkan oleh syarak sebagai harta rikas. Harta rikas ni benda muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta rikas adalah harta dafidul jahiliyah. Harta yang ditanam ataupun harta yang kita jumpa yang dimiliki oleh orang kafir dulu. Jadi orang kafir lah, maksudnya harta yang kita jumpa saat itu bukan milik orang Islam tapi milik orang kafir. Itu dipanggil dafidul jahiliyah. Yang mana apabila harta tu adalah milik orang kafir, maka dinamakan sebagai rikas. Dia katakanlah kita buat kebun. Kita gali, tiba-tiba jumpa payang bah. Dalam payang tu penuh dengan bah. Oh. Baik. Kita tengok dalam benda dalam payang tu, kita tengok duit emas saat itu, kita tengok tarikh tu. Ternyata tarikh tersebut adalah sebelum daripada datangnya Islam di tempat kita. Sebelum datangnya Islam di tempat kita. Maksudnya tanda dalam tu memang ni, pemilik dia bukan orang Islam. Pemilik dia bukan orang Islam. Kalau kita syok orang Islam kedak, maka itu bukan rikas. Itu nama dia luqatah. Dia luqatah lain, rikas lain. Ini kita jelas bahawasanya ia adalah milik kepada orang kafir dengan alamat-alamat yang ada pada barang yang kita jumpa. Mungkin dengan tarikh dan mungkin dengan perkara-perkara yang lain. Okey, mungkin ada patung dalam, mungkin ada berhala dalam, mungkin. Okey. Jadi itu yang dinamakan sebagai rikas. Cuma rikas, kalau kita jumpa di dalam bumi yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kalau dalam bahasa kitab dia panggil bawaz.
bumi hak yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kalau kita tengok tanah simpang kekal ke, simpang kekal panggil. Tanah hak yang tak ada orang cari lah, tak ada orang cari. Tanah memang asal gitu. Tanah hutang lah, kita kata tanah hutang. Tanah tak ada siapa yang memiliki dan belum lagi orang teroka. Okey. Itu yang pertama. Ataupun kita jumpa barang tersebut di dalam tanah milik kita dan tanah tu milik kita adalah melalui kita yang menerokai tanah tersebut. Sama ada tanah saat itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa atau tanah kita yang mana kita dapat tanah tersebut hasil daripada penerokaan kita, tapi bukan dah melalui pencerobohan. Dia pencerobohan lain, penerokaan lain. Pencerobohan tu dia raut. Baik. Melalui penerokaan kita. Jadi, okey. Dua. Maka apa hak yang ada? Hak yang kita jumpa, hak yang dimiliki oleh orang-orang kafir dulu dinamakan sebagai rikas. Bila kita dapat, maka wajib kita kena keluarkan sebanyak 1/5. 1/5 kita kena buat. Tengok. Ni 4 untuk saya, 1 untuk dikeluarkan. Gitu lah. Okey, keluar 1/5. Jadi bermakna 4/5 saja milik kita. Hak 1/5 dikeluarkan saat itu untuk siapa? Dikeluarkan tu atas nama dia. Ada setengah daripada ulama mengatakan atas nama zakat. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata 1/5 adalah nama dia zakat. Zakat rikas. Bila orang jumpa rikas, wajib kena keluar zakat sebanyak 1/5. Hak yang menjadi milik dia hanya 4/5 saja. 4/5 tahu milik dia. Halal. Tak ada was-was. Lama kau kafir ni, dia judi ke. Tak ada. Halal. Kalau tak mau, beri kamu. Mudah gitu je. Kalau tak mau, beri kita. Halal. Tak ada masalah. Hukum begitu yang ditetapkan oleh syarak. Baik. Jadi, hak 1/5 dikeluarkan zakat. Namun, majoriti ulama fiqh mengatakan 1/5 saat itu bukan zakat sebenarnya. Tetapi disalurkan seperti saluran harta fai, harta yang dirampas daripada orang kafir. Okey. Sepakat ulama mengatakan kena keluar 1/5. Milik dia 4/5 saja. Cuma 1/5 saat itu dinamakan mana? Zakat ke ataupun seperti harta fai, harta yang dirampas daripada orang kafir. Di sini berlaku khilaf. Tapi khilaf hanya nama. Tapi walaupun khilaf ada pada nama, 1/5 itu ada orang kata zakat, ada seperti kata fai, harta rampasan daripada orang kafir. Baik. Tetapi kita kena ingat, walaupun sama je, hak ni kena keluar 1/5, hak ni kena keluar 1/5. Tetapi, kalau sebut kata nama dia zakat, maka mesti disalurkan kepada saluran zakat. 8 asnaf. Tetapi kalau fai, tidak disyaratkan bagi kepada 8 asnaf. Bahkan, dia kena kembali kepada keputusan yang diputuskan oleh pemimpin. Jadi bermakna kalau saluran dia seperti saluran harta fai, maka boleh diberi kepada orang kaya. Tetapi kalau zakat, tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Okey, itu secara ringkas muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan harta yang dijumpai dalam tanah di tempat yang tidak, maksudnya yang belum diterokai di dalam tanah yang belum diterokai orang, ataupun telah diterokai oleh dia yang terokai, tanah milik dia diterokai. Apabila dia dapati payang mah, dalam payang mah dia tengok dalam ada Quran sebagai contoh, ada nama malaikat sebagai contoh, ada nama Allah, ada nama Rasul, ada 2 kalimah syahadah, ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawasanya ia adalah milik kepada orang Islam. Maka kalau begitu kedudukannya, maka harta tersebut dinamakan sebagai luqatah. Jadi apabila harta itu luqatah, maka wajib dia kena war-warkan, cari. Cari siapa? Kalau tidak jumpa siapa pemiliknya, maka boleh dia memiliki harta tersebut. Boleh dia miliki, tapi dia kena cari sungguh lah. Jangan cari, kalau aku buat edang ni kan lah, bukan orang setahun. Kena cari, kena war-warkan selama setahun. Zaman-zaman kita ni, zaman kita lebih mudah kan? Harta? Waktu Ma'din dipanggil. Waktu Ma'din, waktu Galiyah. Waktu lain.
Oh gitu. Oh gitu. Tapi kita banyak 7 kaki atas. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luqatah dilayah, luqatah lain, likas lain. Ni masalah kalau jumpa dalam tanah yang maksudnya tanah yang tidak diteroki oleh siapa-siapa. Tapi kalau dijumpai dalam tanah yang dimiliki oleh orang, maka itu kena bagi kepada orang tersebut. Bukan hak kita lah, hak orang, tuan-tuan tanah tu lah. Ataupun kita dapat daripada tanah milik kita, cuma kita beli daripada orang tanah ni. Maka kita bagi kepada orang hak yang kita beli tanah tu. Kalau didapati dia pun sebenarnya bukan hak dia juga. Jadi dibeli daripada orang tu, kita tengok siapa last kali kita pergi kepada orang hak yang menghidupkan tanah tersebut. Jadi pendek kata, kalau didapati harta tersebut dalam tanah milik orang, maka kena bagi kepada orang tu lah. Kena bagi kepada orang tu. Tapi kalau tanah tu dimiliki, kita dapati dalam tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, kalau ada tanda dimiliki oleh orang Islam, kita kena war-warkan sebab dia adalah luqatah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila cukup syarat war-warkan, antaranya cukup setahun, masih lagi tidak ada ahli waris yang menuntut, maka boleh kita memiliki. Tapi kena ingat pemilikan kita terhadap harta luqatah adalah dengan syarat apabila tuang dia tuntut, nanti kita kena ganti semula. Kita kena ganti semula. Macam kita jumpa piti orang lah, dia peratam sama tu, luqatah. Kita jumpa gelamah Allah, kasarnya gelamah. Kasar gelamah kita jumpa tau. Gigi timbang dia kedamah kata harga dia 18,000 Allah. Tapi oleh kerana kita orang warak, kita ni orang bukan orang denok barang orang lah, kita bukan orang warak, maka terus kita jadikan yang kita jumpa saat itu kita letak dalam tabung masjid. Itu salah. Tak boleh. Yang boleh kita jumpa, kita kena laksana. Kalau kita ambil, kalau kita biarkan ke masalah. Apabila kita ambil, maka ada dah tanggungjawab yang perlu kita kena buat. Ia tak boleh kita letak dalam tabung masjid lalu. Tak boleh. Sebab hak orang, bukan hak kita. Kita nak sedekah, biar mesti kita sedekah hak kita, bukan kita sedekah hak orang. Jadi apabila kita jumpa saat itu, kalau kita ambil, kalau kita tak mahu ambil, letak situ. Tapi apabila kita ambil, maka ada tanggungjawab yang perlu kita kena lakukan. Iaitu kita kena war-warkan. Apabila cukup setahun, tak ada orang tuntut, maka terpulang kepada kita. Sama ada kita nak memiliki, dia jadi halal, ataupun kita nak sedekah ke, boleh tak ada masalah. Tapi kalau kita nak sedekah sekalipun, kita kena ingat, kalau tuang dia mari tuntut akan datang, kita kena ganti semula. Ini tak boleh. Tuan dia tuntut akan datang, aku win masjid dah. Mana boleh dah, aku win masjid dah, dah acik ya gitu. Aku win masjid, bukan aku ambil kaku. Dah, tak boleh. Mesti mungkin kena ganti. Sebab apa? Sebab hak dia buat perlu kita masjid. Kalau tuan dia kata tak ada masalah, dia bentuk masjid apalah, kita pun boleh pahala, okey selesai. Tapi kalau tuan dia kata tak mau, saya nak barang saya. Dah kan saya tak masjid, saya niat pahala untuk awak dah. Tuan dia kata, ni pahala ambil kat kau. Saya nak barang saya. Maka wajib kita kena ganti lah. Sebab kita pandai-pandai telah menghabiskan barang orang. Baik. Jadi sebenarnya boleh kita memiliki ataupun boleh kita bersedekah, ikutlah kita nak buat lagu mana, tapi dengan syarat apabila tuang dituntut akan datang, maka wajib kita kena ganti semula. Itu kita kena faham. Bab luqatah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. Katanya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya adalah Shu'aib, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada harta karung, dia letak harta karung, dia kan asal makna harta yang dijumpai, harta kanz, harta yang tertanam, itu makna kanz. Wajadahu rajulun fi kharibah, yang ditemui oleh seorang di tanah yang terbiar, tanah yang tidak diterokai oleh tanah yang tidak diterokai oleh siapa-siapa lagi, tanah yang terbiar.
Katanya, jika kamu menemuinya di kampung, Allah, petang ni mai hujang lebat sangat, sedap mai hujang, semua lalu. Katanya, jika kamu menemuinya di kampung yang berpenghuni, jadi memanglah kita jumpa di kawasan yang runtuh dah, tetapi kampung tersebut memang sebenarnya ada penghuni sebelum daripada ni, maka umumlah penemuan itu. Maksudnya war-warkan. Itu maksud umum. Maksud umum ni kena war-warkan. Sebab harta tersebut dinamakan sebagai harta luqatah. Dan jika kamu menemuinya di kampung yang tidak berpenghuni, maka zakat penemuannya dan pada harta rikas adalah 1/5-nya. Kalau didapati di kampung yang tidak ada penghuni, maka wajib kena keluar samalah dengan harta rikas yang kita bincang tadi sebanyak 1/5. Kena keluar zakat lah. Jadi yang kita dapat memiliki hanya sebanyak 4/5 sahaja. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Bilal bin al-Harith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adin al-qabaliyyah as-sadaqah. Daripada Bilal bin Harith radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memungut zakat dari hasil daripada hasil galian. Dia ma'adin ni maksudnya hasil galian lah. Maksudnya mah dan perak yang diambil daripada bumi. Di daerah pendalaman ada suatu tempat yang mana daripada tempat tersebut orang ayuk emas. Kalau zaman kita orang ayuk emas lah, orang cuba dapatkan emas daripada perut bumi. Maka Rasulullah mengambil sedekah daripada perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Terengganu, kalau dulu di Lubuk Mandi di Gusida, tempat orang ngayuk emas. Jadi kalau orang dulu masyhur lah. Jadi orang-orang ni tak tahu dah. Kita orang dulu masyhur sangatlah. Orang yang tahun 80-an tu lah. 80-an, tahun 90-an pun tak ada lagi. Banyak lagi lah. Jadi kalau orang kawasan Kuala Terengganu ni, kawasan ni, kalau makcik-makcik tua tu hilang semua kuali rumah. Hilang semua kuali rumah dah. Anak-anak ambil kuali, mak pergi ayuk emas. Mak nak goreng ikan payah. Pas mana kuali? Dia buat lagi ayuk emas. Maksudnya, sorrow lah. Suatu ketika dahulu di Lubuk Mandi Gusida, orang ayuk emas. Maka tu yang dinamakan sebagai ma'din. Galian emas dan perak yang diambil daripada perut bumi. Maka wajib dikeluarkan zakat. Itu yang dimaksud daripada hadis ini. Rasul mengambil zakat daripada galian tersebut. Dia bahan logam yang dikeluarkan daripada perut bumi, dia tidak diwajibkan zakat, melainkan mah dan perak saja mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita bukan nak bincang mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i hanya mah dan perak saja yang wajib keluar zakat. Besi tak wajib keluar zakat. Orang dapat besi ke biji ke timah ke tak wajib zakat, melainkan kalau dia rosak ataupun dia niagakan, dia jual. Kalau dia jual maka wajib zakat perniagaan. Kalau dia jual maka wajib zakat perniagaan. Baik, kalau mah perak, mu nak jual ke, tak jual ke, bila mu dapat, maka wajib mu kena keluarkan zakat dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu berkenaan dengan zakat al-fitr. Babu sadaqatil fitr, bab pada membincangkan tentang sedekah, yakni zakat al-fitr. Dia zakat dipanggil sedekah juga dalam istilah ulama, istilah syarak. Sedekah terbagi kepada dua. Yang pertamanya sedekah sunat, yang keduanya adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Ketika kata sadaqatil fitr, maksudnya adalah zakat al-fitr. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang masyhur
kena baca ataupun kita kata zakat al-fitr. Cuma boleh juga kita kata zakat al-fitrah, tapi bukan masyhur. Hak yang masyhur zakat al-fitr. Fitr makna berbuka. Itu asal makna fitr. Zakat berbuka. Maksudnya zakat tu diwajibkan kerana berbuka. Apabila kita berpuasa, maka sampai masa kita berbuka, maksudnya kita keluar daripada puasa, iaitu dengan terbenam matahari pada penghujung Ramadan masuk dalam 1 Syawal, maka itu adalah sebab wajibnya zakat fitr. Itu maksud babu sadaqatil fitr. Bab zakat fitr. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Jadi kita tidak sempat dah untuk uraikan mana hadis berkenaan dengan zakat fitr. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Dan antara benda yang penting adalah zakat perniagaan. Tadi kita bincang sedikit zakat perniagaan. Yang sebenarnya bagi orang yang berniaga menjadi kewajipan kepada dia kena belajar berkenaan dengan zakat perniagaan secara terperinci agar dia mengetahui menjadi fardu ain bagi orang berniaga. Terutama di zaman kita ni perniagaan memang hebatlah. Maksudnya start daripada dia orang muda siapa kau tu pakai berniaga online kali ni mudah sangat dia niaga. Kadang-kadang budak lagi umur 12 pandai dah berniaga. Oh, dia zaman kita hebat. Maka kena tahulah zakat perniagaan. Cuma hak tadi kita bincang secara ringkas. Kita cover adalah kunci-kunci asas saja. Maka perbincangan hak yang lebih panjang tu perlu kita kena masuk dalam kitab fiqh. Jadi bagi orang hak yang berniaga kena ingat dia mencari rezeki sesuai nasib, tapi dalam masa yang sama dia terikat dengan hukum hakam kerana dia adalah hamba Allah. Maka ketika tu antara benda yang menjadi kewajipan kepada dia adalah belajar berkenaan dengan zakat perniagaan kerana ia melibatkan ibadat yang diwajibkan oleh agama kepada dia. Okey, maka dia kena tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita dah Ada ucap. Mana ucap juga ni? Kerja atas kambing kan? Mana? Di Tok Jembat. Tok Jembat. Jadi siapa tu hujan lebat. Terus pasang. Siapa tu hujan lebat. Jadi hujan lebat. Kita nampak dia ucap. Bagi aku apa jadi. 5 pandang. Kemudian. Oh, dekat. Dia lupa. Tak kau baca. Kan di baru kak ni gada baru panggil gada baru sikit. Masuk dalam dipanggil tu Tok Jembat. Tok Jamal. Tok Jamal.